juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita, semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب يا الله Tolong ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami Thabbit qulubana ala dinik Ketetapkan hati kami ya Allah pada petang ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, kalau ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan. Daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma aftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami ya Allah. Wanshur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah in khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faqalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama hadir dalam rumah, dalam majlis ilmu yang mana kita kembali balik kepada majlis ilmu kita, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in menyebut barang siapa dan syurga kita antaranya adalah majlis ilmu lah. Syurga kita iaitu Raudatul Jannah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang antaranya telah idza marartum bi riyadil jannah, melalui taman-taman syurga, farta'u qalu, maka singgah. Qalu wa ma riyadul jannah, maka sahabat tanya apakah taman-taman syurga itu, maka Rasulullah pun menjawab, iaitu hilaquz zikr, iaitu halaqah zikir, iaitu majlis mengingati Allah. Ulama-ulama sebut majlis mengingati Allah tu termasuk dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat dan majlis-majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, tahlil dan sebagainya. Jadi pada hari Aidilfitri ini mungkin seminggu kita telah tiada majlis ilmu, majlis ataupun taman syurga, tapi kita dalam seminggu ni kita ada taman, iaitu kebun syurga yang saya sebut lepas. Pada minggu lepas kita dah sebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut inna al-muslima, sesungguhnya orang muslim, ni hadis sahih Muslim, kan, idza ada akhahu al-muslim, iaitu apabila dia ini menziarahi saudara dia yang Islam juga. Macam hari ni saya singgah saudara saya, singgah rumah saudara saya sama Islam, tapi dia sama Islam lah, lam yazal fi khurfatil jannah,
maka dia berada pada kebun-kebun syurga. Sebenarnya khurfah ni bukan kebun syurga. Khurfah ni sebenarnya dongeng. Apa yang kita angan-angankan dalam hidup ni? Apa yang kita dongengkan? Apa yang kita rasa kita, sebab tu kalau kita tengok alam dongeng, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita musical dongeng ni, kita tengok cuma semasa dia punya alam tu ada masuk satu kebun yang ada ramu-ramu yang cantik, pokoknya indah, buah-buahannya banyak. Itu tu alam dongeng yang kita sebut, sungai yang cantik. Jadi alam dongeng ni apa dia? Khurfah ni maknanya daripada perkataan khurafat, iaitu seorang lelaki daripada Bani Uzra yang saya dah sebut sebelum Ramadan hari tu. Sebelum Ramadan hari tu, yang mana saat hari ini kita berada pada Khurfatul Jannah, pada hadis kalau buka Syama'il Muhammadi, iaitu hadis yang ke-236. Kita boleh buka bagaimana Nabi menceritakan seorang lelaki, iaitu daripada inna khurafah kana rajulan min Uzrah, iaitu seorang khurafat, lelaki yang bernama Khurafat daripada Bani Uzra. Bani Uzra yang telah dinyorokkan oleh jin sekian lama, kemudian dia kembali balik ke alam manusia dan diceritakan cerita pasal jin. Jadi semua orang Arab ketika itu, orang jahiliah, menceritakan bahawa bila mana cerita jin je, orang kata cerita ni adalah cerita khurafat. Cerita seorang lelaki namanya Khurafat. Jadi sampailah khurafat tu, cerita dia macam seolah-olah cerita dongeng. Cerita dongeng. Tapi dongengan itulah, khurfat itulah diambil dari perkataan khurfah itu, khurfatul jannah. Dongengan syurga. Dongengan yang ada dalam syurga yang kita angan-angankan dia apa. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, dongengan syurga tu apa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menyebut janaha, iaitu kebun yang penuh dengan buah-buahan. Iaitu dusun yang penuh, tempat yang penuh dengan tanam-tanaman yang berbuah. Yang berbuah, iaitu kebun lah. Kalau taman tak ada buah. Tapi kalau kebun ada buah. Jadi kalau taman-taman syurga tak ada buah. Jadilah kita duduk taman syurga ni. Ada buah, siapa sediakan makanan? Kita duduk taman syurga ni. Semua sendiri tak ada. Baik bonda-bonda semua ni kalau makan sendiri kat rumah. Tapi cuba try pergi ziarah sahabat kita. Cuba try hari ni kita pergi ziarah. Ziarah Puan Moda, ziarah Puan Normawati Zakaria. Assalamualaikum Ustaz, Kak Normawati Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari tu saya raya kedua. Raya kedua saya pergi ke rumah Puan Kak Normawati. Saya panggil dia Mak Teh lah. Dia saudara waris suku Tiga Batu. Suku Tiga Batu ke suku Tiga suku lain kan? Suku Tiga Batu. Sama-sama waris Mak Teh kepada orang rumah saya lah. Sepupu mak saya. Jadi suku Tiga Batu, jangan salah sebut. Jangan sebut tiga suku. Jadi kemudian itu saat masa saya datang rumah dia ziarah, nampak disediakan makanan yang sedap. Saya lupa makanan apa yang disediakan. Tapi disebut betul-betul saya ingat lagi. Mak Teh Puan Normawati ni disediakan saya rendang rusa. Rendang rusa. rendang rusa. Okey, Kak Suhaya Mak Zahgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suranai Zulina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuk Teri. Saya peminat Ustaz. Muka Ustaz macam Farid Kamil. Wah, kan. Okey. Jarang orang cakap muka saya macam Farid Kamil. Orang ada seorang hantar kat saya. Dia dalam grup ni lah JNI. Dia salah orang. Dia kata saya Ustaz Nur Hisham. Ustaz Nur Hisham. Okey. Siti Aminah. Amin Rahman Rahimin. Okey, insya-Allah. Kak Suranai. Kak Assalamualaikum. Okey. Kak Mat Zanah Ishak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak admin Gemenur Iman. Fatah Amin. Okey. Insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambung kembali balik dan kita siapa-siapa yang ada hari ni yang nak ziarah, satu lagi hadis Nabi SAW, dan barang siapa dia kata barang siapa yang dia ni hadis ni tadi hadis yang sahih, yang hadis ni hasan sahih. Dia kata barang siapa yang dia menziarahi pada waktu pagi, kelebihan dia memang dapat khurfah, kebun-kebun syurga yang penuh buah-buahan. Kan? Kalau pergi kebun syurga memang dapat makan. Ya, begitulah. Dan kemudian dapat apa lagi? Iaitu dapat doa daripada 70,000 malaikat. Alaihi sab'una alfa malakin hatta yusb. Dia kata malaikat daripada pagi tu hatta yamshi, hingga petang. Dan barang siapa pula yang menziarahi saudara dia pada waktu petang,
Macam ni sekarang ni saya ziarah, maka dia dapat ziarah, dia dapat dia kata wa kana sallallahu alaihi 70,000 malak. Dia dapat selawat daripada 70,000 malaikat hatta yusbih, hingga subuh besok. Saya hari ni saya ziarah. Patutnya saya ziarah tu lepas Jumaat. Jadi akak saya dari Putrajaya, dia cakap lepas Jumaat dia nak ziarah rumah tok saudara saya ni. Tunggu tadi sampai lepas asar baru dia kata akak baru sampai. Jadi saya terpaksa lah lepas asar baru gerak. Itu yang saya baru nak gerak ni, patut lepas Zuhur tadi. Jadi saya kata lepas asar saya free. Yang tu yang jadikan bertembung sikit waktu. Tapi tak apa, saya nak rebut satu benda. Sebab tu ziarah rumah saudara, ziarah rumah waris keluarga negeri, ziarah rumah-rumah kawan-kawan yang sama Islam, maka dapat satu ibadat, iaitu syurga. Taman syurga dapat. Jadi saya rebut dua-dua hari ni. Taman syurga saya rebut petang ni, dan kebun syurga juga saya rebut. Moga-moga semua yang ada di sini dapat. Apa khabar abang Ustaz? Siapa khabar saya? Kenapa? Dengan abang saya? Oh, abang saya Halim Shah. Semalam saya baru ziarah rumah dia, raya rumah dia, dan satu keluarga lah, sama-sama adik-beradik, 7 adik-beradik berkumpul semua bersama dengan 31 cucu lah, anak saudara lah, ramai semalam. Alhamdulillah, kakinya masih sakit lah tapi cuma boleh bergerak lah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, semudahlah keadaan sihat. Doakan kami lah satu keluarga. Moga-moga seluruh amalan keluarga saya, adik-beradik saya kembali kepada arwah ibu saya dan arwah bapa saya lah. Kembali balik pahalanya. Moga-moga dapat kepada arwah ibu, arwah bapa, dan berpanjangan amalan-amalan ini sehinggalah keturunan-keturunan yang tidak putus-putus dengan amalan yang soleh, insyaAllah. Jadinya, kemudian terima kasih Kak Sudi datang rumah Mak Teh, rumah waris kan, rumah waris. Mujur datang tu jauh-jauh daripada Batu Kikir ke Gebok. Mujur dapat makan dapat makan apa tu orang panggil tadi? Rendang rusa, insya-Allah. Saya jarang makan tu. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadinya alhamdulillah hari ini kita masuk dalam bab yang ke-22. Seingat saya bab 22, betul tak? Seingat saya bab 22. Kalau siapa yang lupa lah. Siapa yang terlupa, saya nak ingatkan balik lah. Bab yang ke-22. Giman sirrina. Assalamualaikum. Bab yang ke-22 iaitu bab iblis yang bongkak dan meninggi diri. Kita dah masuk sifat. Sifat iblis yang bongkak dan meninggi diri, iaitu takabbur. Sifat iblis yang takabbur. Okey, kita hari ni kita bedah sungguh-sungguh apa makna takabbur. Kita bedah sungguh-sungguh apa makna sebenarnya takabbur. Apa makna riak? Apa makna takabbur? Apa makna riak? Dan ini takabbur ni sifat paling tinggi. Dalam satu sifat hati, sifat hati ni sifat yang paling tinggi. Kejahatan, tahap jahat dia adalah takabbur. Sifat paling tinggi tahap jahatnya itu adalah takabbur. Kerana takabbur ini dia ada satu sifat yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yadkhulul jannah. Maka tak akan masuk syurga. Orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit sebesar biji sawi. Dulu saya tak tahu biji sawi itu macam mana. Bila saya sampai rumah saya masak, saya kata ni biji sawi ni apa ni, ada lada hitam. Ini biji sawi lah. Oh ini biji sawi. Biji sawi je lada hitam. Baru saya tahu tu biji sawi. Selama ni kan lada hitam. Lada, mak masak saya makan je. Dia tanya juga ni apa. Rupanya biji sawi kecil tu. Jadi biji sawi tu kecil tu dalam hati kita, maka tak akan masuk syurga. Jadi ini disebut sebagai sombong, takabbur. Dia bukan riak. Sifat yang menyebabkan manusia tak masuk syurga ni, sifat takabbur ni paling tinggi. Lebih daripada sum'ah, riak dan sebagainya, ujub. Maka sifat yang paling mengerikan adalah takabbur. Dan takabbur ni telah terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada akidah yang sebenar. Jadi apa makna takabbur ni? Adakah takabbur dengan pakai kereta cantik, pakai rumah cantik, pakai tudung mahal, Nia Lopa, tudung Nia Lopa, beli cantik ni puan modal, tudung Nia Lopa. Cantik beli tudung ni, original ni dekat Vietnam beli, jauh sana beli. Jadi adakah itu sombong? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran
dan juga memperkecilkan orang lain. Memperkecilkan orang lain, mengkecilkan orang lain, dan juga yang paling besar sekali, takabur ini maknanya adalah menolak kebenaran. Islam datang, dia tolak. Ini sombong. Sombong ni, yang dikata sombong ni bukan dengan manusia. Sombong dia dengan Allah. Sombong ni bukan dengan manusia yang kata sesat. Sombongnya dengan Allah. Kan? Sombong. Kan? Allah bagi kita makan, tapi kita sombong dengan Allah. Kan? Allah kita bagi kita makan, Allah kita sombong dengan Allah. Kan? Depan Allah, depan manusia. Kita apa yang bagi kita makan, kita boleh buat baik. Dengan bos kita kalau apa yang disuruh kita boleh ikut. Kalau disuruh kita pakai baju kebaya, kita pakai baju kebaya. Kalau disuruh pakai tie, kita pakai necktie. Tapi itu bos yang bagi gaji. Tetapi Allah yang bagi rezeki pada kita, saat kita suruh pakai tudung saja, maka macam-macam jawab. Maka tak bersedia lah. Maka kita jawab lagi dengan perkataan tak nak hipokrit lah dan sebagainya. Maka ini dipanggil sombong. Dipanggil sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi alhamdulillah hari ini kita masuk dalam bab takabur. Kita akan belajar nanti bab riak tu apa. Riak ni lain. Riak ni benda agama. Benda ibadat. Dia riak. Benda dunia tidak masuk dalam riak. Jadi dia mula sombong dengan harta dia, makin ni bukan riak. Dia sombong dengan dia mula rasa bongkak, bangga diri dengan dia punya kereta dia. Ni bukan riak. Riak ni, yang dikatakan riak ni, syirik ini adalah bila mana dia merasakan ibadat dia ni lebih baik. Dia merasakan dia menunjuk-nunjuk ibadat dia. Kalau nak merasakan diri lebih baik, itu namanya ujub. Namanya ujub. Jadi hari ini kita bincang tentang sifat takabur itu daripada iblis. Kenapa takabur itu menyebabkan iblis sampai minal kafirin, menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran surah yang ke-34. Di penerangan daripada ayat Quran yang ke-34. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Maksudnya ketika mana malaikat, Allah berkata kepada malaikat, ingatlah kami ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana iblis itu aba, sifat dia. Yang kedua wastakbar, sombong. Yang ketiga wa kana minal kafirin, dia kafir. Jadi tiga benda. Aba, istikbar dan kafir. Ini tiga benda yang Allah nak bagi tahu. Sifat permulaan dia aba dulu, kemudian istikbar dan ketiga kafir. Kak Rosma Yusuf, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Okey. Hari ini kita nak sebut tentang tiga sifat. Yang pertama hari ini kita nak sebut tentang tiga sifat. Al-iba. Sifat tiga ni kena tahu dulu. Eja dulu al-iba. Al-iba. Iba, kan? Al-iba ni maknanya ataupun hamzah alif hamzah dari bawah, ba alif kita tak Jawi pula kat sini, kan? Jawi ada. Okey. Jadinya al-iba. Bila kita tengok al-iba ini maknanya disebut aba ataupun al-iba, iaitu menolak ataupun enggan sujud kepada Adam ataupun menolak. Maksudnya mengabaikan. Dalam bahasa kita, dalam kita pun gunakan perkataan aba ni, iaitu abai, mengabaikan. Kita tak indah sangat. Al-iba. Jadi al-iba ni satu sifat yang disebut, satu sifat yang al-iba, iaitu yang lalai. Atau bukan lalai. Kita nak cakap dia adalah satu sifat yang kita kata sebagai abai lah. Kalau kita hari ni bahasa Melayu kita panggil abai. Abai apa abai? Mengabaikan, macam solat. Hayya 'alas solat. Jom solat. Kita abai duk main bola, kan, main game. Kita duk berbual lagi. Ini abai. Dia mula mengabaikan. Kita dengar solat, jom pakai tudung. Jom tutup aurat. Kita abai ayat tu. Kita ada merasa macam benda tu tak kena-mengena dengan kita. Kita cerita tentang neraka.
Kita bila saya dengar ada baru-baru ni artis kata nak buka tudung tak nak hipokrit, dia kena tahu bahawa cerita syurga, cerita neraka itu bukan hipokrit. Neraka yang menggelegak syahiqan wa hiya tafur, ya Allah ceritakan dalam Quran tu neraka tu menggelegak. Neraka tidak hipokrit. Kena tahu. Jadi benda tu lah. Jadi Allah alam. Jadi kena tahu tu sifat. Okey, kejap sebentar. Betul. Okey. Jadinya al-iba, maknanya bila perkataan al-iba itu dia adalah mengabaikan. Yang kedua, istikbar. Barulah sifat Allah, sifat yang kedua tu muncul dengan satu sifat istikbar, iaitu sifat sombong. Sifat sombong. Istikbar ni memperkecilkan, menolak kebenaran dan mula apa dia tolak? Dia tolak bahawa Adam lebih baik daripada dia. Dan dia memperkecilkan Adam bahawa Adam ini ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ini pun sifat istikbar, sifat sombong. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu nama sifat memperkecilkan Adam dan dia perbuat daripada tanah. Ini sifat sombong. Dia menolak kebenaran. Ini sombong. Jadi pertama sekali sifat dia adalah mengabaikan, yang kedua sombong. Yang ketiga, wa kana minal kafirin. Dia menjadi kafir. Menjadi kafir. Kena ingat asal usul kita jadi sombong ni kerana apa? Kerana pertama sekali sifat mengabaikan syariat Allah. Yang kedua, akhirnya datang sifat sombong. Pada awalnya kadang-kadang kita tak pakai tudung. Kan? Biasa je tak pakai tudung. Tapi kerana kita nak mempertahankan kita betul, kan? Iblis tahu bahawa Adam lebih mulia daripada dia. Dan dia tahu Allah tu betul. Tapi kerana sifat dia ni tak boleh ego, menyebabkan dia ni boleh, sifat dia ni menyebut akhirnya dikata Adam ni tak ada apa. Adam ni dia dari daripada tanah. Adam ni aku jadi daripada api. Dan mulalah dia menceritakan bahawa dia lebih hebat. Begitulah manusia pada hari ni kalau dia tak menutup aurat, bila kita komen tentang dia, maka dia apa dia akan jawab? Malahan sahabat saya satu reunion di Mesir, pelajar kawan-kawan saya di Mesir yang tengok movie sama-sama dekat Mesir dulu. Sahabat baik saya. Yang mana bila akhirnya balik Malaysia, dia berkahwin dan saya pun berkahwin. Dia berkahwin dulu. Isterinya itu tidak menutup aurat dengan betul. Tidak menutup aurat dengan betul. Tapi ada dalam grup, satu hari dalam grupnya tegur lah. Kenapa isteri kau macam tu kan? Kan? Sebab isteri dia tidak menutup aurat dengan betul. Dia bukan tidak menutup aurat dengan betul biasa-biasa. Tapi malahan isterinya pakai skirt, pakai singlet. Dia bukan tak menutup aurat dengan biasa-biasa. Singlet pakai skirt. Bukan pakai baju kebaya macam tu. Tapi dia dahsyat. Tapi dia mesti macam saya. Jadi benda ni bila dia tegur, saya tegur dia, bukan ada orang tegur dia lah. Apa dia jawab? Sama je. Kau yang pakai tudung belum tentu masuk syurga. Sama je ni macam orang biasa. Tak sangka orang agama akan jawab macam tu. Tak sangka orang agama yang Azhar, yang sama-sama, jawapan dia sama macam orang-orang yang tak ada agama. Sebab apa saya tahu jawapan dia? Saya diam je, saya tak nak jawab sebab apa akan menyebabkan dia jadi makin kufur ni kepada Allah. Sebenarnya dia tahu tudung tu wajib. Cuma dia nak ego dia tu, nak merasakan diri betul juga. Kan? Maka dia akan jawab macam tu. Satu benda yang akhirnya saya jawab juga. Nanti jangan sampai balik rumah, kan? Anak-anak makan babi. Jangan sampai balik rumah, anak-anak makan babi, bina marak, ataupun isteri berzina dan sebagainya. Nanti boleh jawab balik. Abang yang makan ayam belum tentu masuk syurga. Ini bermain-main kan. Abang yang makan ayam hari-hari pun belum tentu masuk syurga. Jangan menghukum orang makan babi masuk neraka. Yang makan ayam hari-hari tu pun belum tentu masuk syurga. Ini syariat. Mana boleh jawab macam tu? Dia jawab macam tu. Sebab apa dia jawab macam tu? Sebab dia hanyalah kerana asalnya mengabaikan amaran Allah. Akhirnya jadi nak mempertahankan kebenaran yang memang salah. Akhirnya dia tolak kebenaran tu.
Padahal dia tahu yang ini sombong. Sebab tu yang ketiga akhirnya menjadi kufur. Okey, apa makna kufur? Istikbar maknanya, kalau aba al-iba maknanya mengabaikan. Yang kedua, istikbar maknanya sombong. Sombong maknanya apa tadi? Iaitu memperkecilkan orang lain, memperkecilkan yang lain dan menolak kebenaran. Yang ketiga, kufur. Apa makna kufur? Okey, kufur dalam bahasa Arab diambil dari perkataan kafara. Kafara ni, saya dulu sekolah menengah di Madrasah Darul Anwar Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Tempat Nik Abdul Aziz. Saya mendengar harta di sana. Nik Abdul Aziz ni pernah mentafsirkan tentang makna kafara. Kafara ni sebenarnya satu sifat, maknanya bila mana satu benda yang bila kita ada pokok, ada benih. Maka kita bila ada benih ni, kita nak tanam benih ni macam mana? Korek tanah, dan kemudian dah korek dalam setengah kaki, kita masukkan benih dalam dia. Kita gembur, kita masukkan benih dalam satu kaki tu. Kemudian bila dah letak benih, maka kita kambus balik. Tanah tadi tu, kita kambus balik, yang mana di dalamnya telah ada benih. Perbuatan mengambus kembali tanah yang di dalamnya telah ada benih, namanya kafir. Faham tak? Kafir tu maknanya menutup kebenaran. Oh, tadi menolak kebenaran. Kan? Tapi kali ini dia menutup kebenaran tu. Oh, faham tak? Dia menutup kebenaran. Seolah-olah tidak percaya dan beriman dengan Rasulnya. Betul tak tu? Maksudnya kafir itu, dia memang tahu benda tu ada dalam hatinya, ada benih kebenaran. Dalam hatinya itu dia tahu benarnya Islam, tapi dia tolak. Ini kafir. Jadi kafir yang sebenarnya kat mana sebenarnya? Orang Islam yang kena hati-hati dengan perkataan kafir, bukan orang kafir. Bukan orang Islam. Sebab orang Islam yang mengetahui kebenaran, tapi dia tolak agama Allah. Tolak ayat-ayat Allah. Sebahagian dia ambil, sebahagian dia tolak. Yang ini ni kufur. Ini baik-baik. Dia tahu benda ni betul. Tudung ni betul. Dia tahu sebenarnya hukum Islam tu betul. Dia tahu dalam jenayah itu apa hukuman dia. Begini-begini, tapi dia tolak 100%. Dia tolak. Jadi benda-benda macam ni takut menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur ni benih yang di dalam, tapi kita mula tutup kebenarannya. Kenapa? Sifat sombong tadi. Ditutup dengan sifat sombong. Kenapa sifat sombong tu? Ditutup dengan perkataan yang pertama sekali, abai. Al-iba. Jadi 3 benda ni kena hati-hati. Al-iba. Al-iba. Hamzah. Alif. Hamzah tu. Ba alif. Hamzah. Al-iba. Saya akan betulkan balik lah. Al-iba. Yang kedua, istikbar. Yang ketiga, kafir. Itu sifat yang paling mengerikan. Asalnya daripada mengabaikan solat. Asalnya daripada mengabaikan syariat. Kan? Akhirnya jadi sombong. Dan akhirnya menjadi kafir. Menjadi kafir. Yang ini paling kita ngeri sekali. Paling mengeri. Jadi, bila kita menyebut tentang perkataan kafir, kenapa dia kafir? Ada sebab, kan? Allah tak akan jadikan jin ataupun iblis ni kafir dengan semena-mena. Jadi sebab nanti, ayat dia tu nanti, kita akan masuk dalam bab kenapa iblis menjadi kafir. Kenapa? Dengan sombong boleh kafir ke? Tak selamanya orang yang sombong menjadi kafir. Adakah dengan menolak cerita bahawa aku tak pakai tudung, engkau begini-begini, kafir ke? Belum lagi kafir. Tapi kenapa sampai iblis ni kafir? Allah nak letakkan kenapa dia kafir ni, Allah tanya beberapa kali dalam Al-Quran, dan kemudian iblis menjawab. Lalu bila iblis menjawab beberapa kali macam tu, maka Allah telah umumkan bahawa iblis kafir. Iblis kafir. Jadi insya-Allah hari ni saya tak dapat sangat minta maaf sebab mak saudara saya ni dia boleh nak datang pula tadi, dia datang rumah saya. Jadi insya-Allah minta maaf sangat, saya terpaksa bergerak lebih awal daripada dia pukul 6. InsyaAllah saya kena bergerak awal ke rumah dan juga berhenti awal. Minta maaf sangat sebab masa yang amat mencemburui saya, sebagaimana isteri saya mencemburui saya. Jadi insyaAllah pada hari ini saya nak ceritakan bahawa permulaan hari ini mula dengan tajuk kenapa iblis jadi kafir. Kenapa iblis jadi kafir? Kerana pertamanya iba, mengabaikan perintah Allah. Ini bahaya. Dan yang kedua, kerana istikbar. Dia mula sombong. Sombong ni mula mempertahankan kesalahan tu. Dia nak pertahankan kesalahan tu, jadi sombong terus. Padahal dia tahu
Dia tahu sebenarnya maksiat yang dilakukan itu salah, tapi dia nak pertahankan. Akhirnya tak nak juga pertahankan, tak nak bertaubat, dia tutup kebenaran tu. Jadi kafir. Jadi kalau diputuskan hubungan dengan Allah, maka barulah menjadi kafir. Sebab tu bahayanya sifat sombong boleh membawa kepada manusia ni kepada kafir. Jadi insya-Allah ada soalan mungkin yang boleh kita persoalkan dalam bab ni. Nanti bab akan datang kita akan masuk dalam bab kenapakah asal usulnya Iblis menjadi takabur. Kenapa dia ni orang yang baik daripada awal? Kan diceritakan Iblis daripada 1000 tahun dia memang baik. Dia memang ibadat kepada Allah. Tapi kenapa akhirnya dia boleh terkilas? Ada sebab. Nanti jawapan dia ada pada jawapan dia. Kenapa Iblis? Sifat apa yang menyebabkan takabur ni? Sifat apa yang menyebabkan dia abai ni? Al-ibad. Ada satu sifat. Nanti kita akan belajar. Satu sifat hati lagi. Iaitu kita belajar hari ni sifat istikbar, sombong. Tapi kenapa asal sifat sombong ni nanti? Sifat ibad nanti apa asal daripada hati kita ni, kecil kita ni dipanggil al-afidah. Hati kecil. Al-qalbun hati yang berubah. Afidah ni hati kecil. Hati kecil ni. Ini paling bahaya dalam hati yang dia ada dalam sanubari hati kita ni ada kecil. Di hujung hati ni dia ada. Sebab tu kena hati-hati. Dengan hati itu dan kenapa puncanya nanti kita masuk dalam bab yang seterusnya. Jadi insya-Allah moga-moga kalau ada soalan-soalan mungkin boleh unmute bunda-bunda semua, kakak, puan-puan, hajah-hajah, tuan-tuan mungkin boleh pandangan, boleh diberikan cadangan ke pandangan dan sebagainya kan, ataupun boleh di dalam about this call ataupun message insya-Allah. Di petang ni rasanya ngantuk atau. Silakan kalau ada jemaah yang nak bertanyakan soalan pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonda Aslan sila dulu. Okey. Ustaz, saya nak tanya, macam Ustaz cakap, orang daripada Azhar pun dia punya pandangan macam berbeza kan. Macam mana seorang suami yang melarang keras isteri dia berpakaian menutup aurat. Dia suka bini dia pakai macam tank top tu, pakai singlet, pakai hot pants macam tu Ustaz. Dan dia macam dia menggalakkan Ustaz, dia bukan melarang tapi dia menggalakkan isteri dia pakai macam tu. Macam mana tu Ustaz? Oh, jadi insya-Allah itu di antara maksud kan. Maksud disebut sebagai itu kalau dipanggil ghirah kan. Dipanggil orang-orang yang tidak ada cemburu kan. Ghirah ni maknanya cemburu Cemburu maksudnya orang yang tak ada cemburu ni dipanggil pada isterinya dipanggil dayus. Dayus. Jadinya bila kita sebut tentang perkataan dayus, Nabi SAW menyebut kan apa makna dayus? Maka Rasulullah bila makna dayus, ulama-ulama meletakkan makna dayus itu apa dia? Iaitu satu perkara yang contohnya Nabi beritahu kepada isterinya, iaitu akulah orang yang paling cemburu. Cemburu tu apa dia? Maksudnya Nabi tak suka orang aurat isteri dia tunjuk pada orang, maka dia tak begini. Maka dayus tu sendiri maknanya berbeza dengan perkataan cemburu. Maksudnya dia tak ada cemburu langsung. Maksudnya dia suruh isteri dia buka aurat, so isteri dia begini, tapi dia boleh benarkan. Ini antara sifat-sifat yang Nabi sebut dayus. Orang-orang yang dayus begini, maka dia tidak cium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya disambung dengan ada lagi sifat, iaitu banyak sifat yang lain lah. Antaranya adalah dia tidak ada cemburu dengan isteri dia. Cemburu dia. Maksudnya dia biar isteri dia tidak menutup aurat. Ini pun adalah hadis Nabi. Sebab tu bahayanya suami-suami yang membenarkan ataupun yang tidak ada rasa begitu pada isterinya. Batal lagi kalau dia pula yang menghalang isterinya itu daripada menutup aurat. Allahuakbar. Tapi macam tu isteri dia tak berdosa je lah Ustaz kan? Isteri tetap berdosa. Sebab kubur masing-masing. sebab kubur masing-masing. Jadi dia tetap juga berdosa. Sebab isteri boleh melawan sekiranya arahan suami itu melanggar syariat Allah.
arahan isteri itu, arahan suami dia melanggar syariat Allah, maka dia dibolehkan untuk melawan ataupun mengingkari arahan suami dia. Arahan suami. Okey, faham Ustaz. Terima Okey, kasih. okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Ni saya tiga, saya dah berjumpa hadis dia. Ni hadisun sahih. Iaitu 3 golongan yang tidak masuk syurga sampai bila-bila. Iaitu seorang lelaki yang dayus. Kan? Yang kedua, perempuan menjadi laki-laki. Yang ketiga, orang lelaki yang ketagih arak. Ketagih arak. Jadi kami telah faham maksud ketagih arak. Kami telah faham perempuan menyerupai lelaki. Tapi bagaimana pula laki-laki yang dayus? Maka Nabi SAW menyebut, "Fama dayus minar rijal alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi." Makna dayus itu apa ya Rasulullah? Dayus itu adalah seorang suami. Seorang suami yang tidak mempedulikan tentang siapa yang akan masuk bertemu dengan ahli keluarganya. Dia tak kira siapa yang bertemu dengan keluarga dia. Baik dia orang luar, baik orang ini, maka dia tidak rasa ghirah, iaitu tidak rasa cemburu sikit pun orang-orang luar bertemu dengan isteri dia. Isteri dia buat apa? Buat metakaful, duk ngeteh berdua dengan lelaki. Kena alasan kerja. Oi, ni kalau orang betul-betul cemburu, tak boleh dia buat macam tu. Kalau saya tak boleh. Saya tak boleh walaupun alasan kerja. Sebab tu saya tak setuju benda-benda macam tu. Jadi dayus itu simple kan. Iaitu dia tidak rasa cemburu bila ada orang-orang bertemu dengan isterinya. Tidak bertemu dengan isterinya, dia tidak ada rasa cemburu. Kalau ni perempuan dengan perempuan tak apalah, dia lelaki. Lelaki. Okey, wallahualam. Ni hadis ni dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf masuk lambat. Boleh, tak salah. Ustaz, sikit tertarik pula bila Ustaz kata isteri yang bekerja bertemu dengan, contoh kerja dia bertemu dengan klien dan klien tu lelaki lah. Yang tu pun boleh consider cemburu yang pada tempat kan Ustaz? Sebab pertemuan lelaki dan perempuan ni dia memang, kalau betul-betul dia walaupun dia klien tapi dia kena satu tempat terbuka lah. Tempat yang terbuka lah. Maksudnya tempat yang terbuka. Tapi kalau yang benar-benar dia jaga dia punya dia akan ajak siapa-siapa pun kawan dia. Dia takkan sendirian. Kalau betul-betul lah orang yang memang dia tak selesa, jatuhkan fitnah dan sebagainya, maka tapi kalau ngeteh kedai kopi berdua ni memang jatuh fitnah. Kita tak perasan sebab kita dah biasa. Tapi orang lain akan perasan. Benda tu tak bagus. Maknanya tak boleh simply kata di tempat terbuka tu dibenarkan Ustaz kan? Tempat terbuka dibenarkan, tapi kalau cemburu pada suami tak boleh tau. Cemburu tu, suami cemburu maka tak boleh dibuat. Tak boleh dibenarkan. Sebab kalau kita dah minta izin Ustaz, kalau suami kita izinkan, macam mana tu Ustaz? Itu yang masalah. Kalau macam saya macam pelik. Isteri saya duduk mengeteh kedai kopi, jumpa klien lelaki-lelaki berdua dekat mana, dekat Cyber Cafe. Macam dekat mana, dekat kafe. Macam saya pun terasa macam mana benda tu. Kalau takut-takut kita benarkan, orang lain nampak pula. Benda tu tak berapa, apa orang kata tadi, walaupun atas dasar kerja, itu kita sebab kita dah terbiasa benda tu. Tapi orang lain yang memandang satu perkara tu agak jengkil. Jengkil perkara-perkara. Ajaklah kawan. Kan? Saya pernah jumpa sekali kat tempat kerja, dia seorang je perempuan. Dia keluar dengan tempat kerja, dia keluar dengan kawan-kawan lelaki. Ramai, lelaki-lelaki ada 8 orang. Dia seorang je perempuan dekat kedai makan, duduk tengah-tengah. Ya Allah. Kan? Sebenarnya tu jiran saya. Jiran sebelum ni lah. Ya ilaha illallah. Dia boleh duduk sama-sama dengan kawan-kawan perempuan, lelaki-lelaki dekat-dekat kan. Oi, ni kalau saya memang saya tak benarkan. Kalau lelaki-lelaki dia nampak mesti tak benarkan. Macam tu perangai kan. Jadi benda tu pun sebabkan akhirnya cemburu. Bila dia bertemu, maksudnya lelaki-lelaki dia tak kisah pun sebenarnya dia bertemu dengan siapa. Jadi klien atas rasa kerja. Itu bahaya. Sebab tu suami, dia kata tadi ni, iaitu suami yang tidak tak kisah kepada sesiapa sahaja yang boleh bertemu dengan isterinya. Yang ni bahaya ni. Sebab dia benarkan. Suami ni pun benarkan juga isterinya begitu. Bahaya. Itu kira dayus atau Ustaz kalau ikut dalam hadis ni, dia adalah dayus. Dia tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Sebab saya biasa pernah buat MLM dululah. Banyak tau orang-orang yang saya jumpa ada downline saya ni, dia anak dara, cantik lah. Ramai betul lah orang-orang tua yang nak jumpa dengan dia. Baik pengetua. Kan, baik ni. Sebenarnya lelaki-lelaki ni miang sebenarnya. Kan. Dia sebenarnya jumpa tu pun suka berbual duduk tu dengan keadaan anak dara. Ya betul.
Jangan kita rasa makin tua seorang lelaki tu, dia makin apa, semakin kita tak tahu siapa lelaki yang kita jumpa tu lah. Kan? Jadi insyaAllah begitulah dia punya maksud dalam hadis Nabi tu. Yang berterusan tu terasa kita punya hati lah. Macam mana kita Ustaz macam mana kalau kita berniaga pula Ustaz? niaga Kalau kan. kita perempuan berniaga, habis customer tu apa ni macam lelaki ke apa, tak kisah tua muda apa semua lelaki kita tak kisah, tak tu lah. Habis macam tu macam mana? Apa boleh kan macam suami yang tu macam kira dayus ke? Okay, isteri saya pun dia berniaga. Dia jual produk. Kan, dia jual produk. Benda-benda macam ni memang akan bertemu dengan lelaki, bertemu dengan perempuan. Jadinya itu mesti akan bertemu. Tapi kalau memang dalam office, dekat dalam office tu lain. Kan? Ini yang kata tadi, orang kata selagi mana kita jaga kita punya tata, apa orang kata tadi, kita menjaga kita punya cara pergaulan. Duduk berdua dekat kafe yang mungkin dekat Starbucks, kita duduk berdua. Itu satu benda yang kita nampak kita okey. Orang lain tak okey nampak. Macam kita lah, kita nampak menantu kita yang duduk dengan lelaki lain dekat kedai makan. Mamak. Begitulah. Ataupun kita nampak suami kita duduk dengan perempuan dara dekat kedai makan. Begitulah. Sama dengan dia punya cerita dia. Dia benda tu tak perasan bila kita dah terbiasa. Kita dah tergelumang dengan benda tu, jadi kita rasa benda tu tegal biasa. Jadi benda tu yang perlu dielakkan. Perlu dielakkan. Ustaz, satu lagi Ustaz pendek je. Dalam Boleh. situasi perbualan yang tanpa batas dalam media sosial atau grup WhatsApp, lelaki dan perempuan bukan mahram, suami Banyaknya lah tu benda banyak sangat. suami Benda yang tu, membiarkan tu dayus tak? benda tu sangat banyak dan akhirnya banyak kawan-kawan saya yang bercerai dan kahwin dengan reunion dia. Dan ada lah berlaku kawan saya dia cerai dan dia kahwin dengan reunion dia sendiri. Reunion dia sendiri. Bukan kawan saya, makcik, pupu pun ada. Yang akhirnya kahwin dengan reunion, bercerai. Sebab mula-mula caring. Engkau bagusnya gini-gini. Aku asalnya daripada perbualan yang tidak terbatas. Kadang-kadang suami ni dia bukan benar kan. Suami dia malah nak layan. Nanti kan gaduh. Sebenarnya kebanyakan suami ni dia tak suka benda macam tu. Tapi kalau dia benarkan, maka kita kena jagalah batas-batas kita sendiri. Kan? Batas-batas ni. Sebab suami ni dia lebih boleh redha. Tapi Nabi memang tak bagi suami bertemu dengan mana-mana lelaki yang dia tak ketahui dalam keadaan dia tidak cemburu. Itu je satu punya ayat dia. Maksudnya, kalau kita jumpa lelaki-lelaki, abang tak cemburu ke saya nak jumpa orang ni? Abang tak cemburu ke gini kan? Jadi dia tak rasa apa-apa. Maka orang-orang beginilah disebut dayus. Cemburu ni maksudnya cemburu. Tapi kalau beruntunglah sesiapa yang di sini yang ada suami yang cemburu. Cemburu. Awak ke mana tadi? Tadi jumpa dengan lelaki dengan siapa? Awak dengan siapa? Kan? Jadi begitulah. Saya kalau rumah saya nak pergi naik Grab pun, saya suruh dia ambil gambar. Lepas tu kemudian baru hantar kat saya. Baru dia boleh naik Grab. Sebab memang itulah saya punya ni. Nak naik Grab boleh. Tapi dia kena ambil gambar siapa Grab tu. Baru dia boleh gerak. Baru dia boleh gerak. Sebab memang terbatas. Hari ni kan kita nak bergerak ke sini. Memang kita ada perbualan antara lelaki dan perempuan. Tapi sifat cemburu tu, dia mesti ada pada seorang lelaki. Wallahualam. Ustaz, nak tanya soalan lain boleh? Boleh. Saya ada hari tu ada tengok cerita Corin. Anak saya pun tengok. Dia tanya saya berkenaan Corin ni. Saya tak aktif nak explain, Ustaz. Corin ni, Nabi SAW sebut, Corin ni daripada dua benda. Iaitu malaikat dan juga jin. Malaikat dan jin. Malaikat akan mengajak kepada kebaikan dan Corin daripada jin akan mengajak kepada kejahatan. Dan Corin aku ni telah aku Islamkan. Maksudnya tidak ada Corin yang lain daripada dunia ni yang boleh diislamkan melainkan dengan izin Allah. Iaitu Allah izinkan Corin di kalangan jin Nabi ni masuk Islam. Tapi jin Nabi je masuk Islam. Corin lain tetap kafir. Jadi Corin ni adalah jin yang akan datang dan malaikat yang duduk bersama dengan kita dari saat lahir sampai mati. Itulah Corin. Tapi yang jin yang Corin ni akan hasut kita benda baik. Yang kalau pernah tengok cerita Hollywood, yang seorang lagi datang kemudian macam setan. Engkau buatlah macam ni. Nanti seorang lagi macam malaikat. Hai, jangan. Ayat tu sebenarnya. Benda tu walaupun nampak kartun, tapi itulah Corin. Walaupun nampak macam mengatur, tapi itulah Corin sebenarnya. Gambaran bagi mudah faham. Corin. Maknanya Malaikat memang kita mengajak semua kebaikan. Corin, Ustaz.
Semua ada. Tak ada satu pun manusia yang tak ada qarin dalam badan dia. Pendamping. Dia Assalamualaikum, kadang-kadang Ustaz. pendamping. Assalamualaikum Ustaz. Maksudnya kita mengatuk, menjelitkan ilmu tu, korang yang duk ganggu tu. Betul. Duduk menonjol tengok. Tengok muka ustaz tu. Tak macam muka Ismail tak? Kita pun terganggu lah sikit. Kan? Gitulah. Yang malaikat ajak benda baik. Yang kita ni ada hasutan. Kadang-kadang kita rasa macam ini sangka buruk lagi. Itu sebenarnya ada benda yang datang kat hati kita tu, itu qarin. Dia akan mengajak daripada kecil sampai ke sudah, dia akan mengajak, dia akan menghasut hati kita kepada benda jahat. Sentiasa ada. Dan malaikat akan menghasut kepada benda baik. Gitulah. Tapi tengok nafsu kita dapat lawan yang mana. Tapi hati kita akan terfikir. Sebab apa? Sebab ada qarin yang membisik dalam hati. Begitulah. Alhamdulillah, jelas. Okay, InsyaAllah saya kena gerak dulu. InsyaAllah. Kita bertemu lagi lah. Kita sambung lagi nanti sedap-sedap dekat betul-betul kat bilik saya sendiri. Kita cerita sedikit tentang sifat takabur, sombong dan sedikit nanti dayus yang akan terangkan betul-betul lah sempurnakan dayus tu tadi. Sebab mungkin banyak soalan yang kan tak ada soalan sangat tentang dayus kan. Tapi dayus tu adalah benda-benda yang dia lawan kepada cemburu. Cemburu. Jadi sebenarnya beruntunglah suami yang paling ada cemburu. Tapi jangan cemburu buta lah. Cemburu ni ada dua Nabi sebut. Cemburu ada dua. Jadi cemburu ni sebenarnya datang dari Allah. Cemburu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cemburu yang mana yang datang daripada Allah? Ada cemburu yang tak datang daripada Allah tapi daripada syaitan. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah kita akan bangkitkan isu sombong dan takabur, riak. Apa dia? Kita akan kupas sikit supaya kita dapat tahu. Dan apakah sebab datangnya sifat takabur ini pada asalnya nanti? Wallahu a'lam. Yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri dan diri kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.